غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. Ini satu fasal pada menyatakan hakikat ilmu. Mahiyah ay hakikah. Dan juga hakikat fiqh dan kelebihan. Pertama, kewajipan belajar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bermula menuntut ilmu itu wajib. Mana wajib fardu ain atas tiap-tiap lelaki dan yang Islam dan yang perempuan yang Islam. Mana tiap-tiap muslimin dan muslimat. Wajib mereka ini melepaskan ilmu fardu ain. Sekurang-kurangnya ilmu akidah, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, dipanggil juga fiqhul akbar. Dan juga yang kedua ni ilmu fiqh. Untuk maknanya kita membersihkan amalan kita jauh daripada bid'ah dalalah. Dan yang ketiga ni ilmu yang besar, ilmu tauhidul khas atau ilmu tasawuf, memelihara segala amalan yang lain. Ketiga ilmu pasti dan wajib diselesaikan. Barang siapa yang tidak mengambil berat ilmu ini dan dia tidak selesai, maka tiap langkah dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, tengok dalam kitab Kashful Asrar, tiap langkah dia berdosa, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tiga ilmu ini adalah peranan ialah tasfiyah, membersihkan. Al-Islamu nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam adalah agama yang bersih. Maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Bersih tiga: akidah, amalan dan qasad. Akidah itu ilmu tauhid, selesaikan. Kemudian fiqh, amalan, zahir, ilmu fiqh, selesaikan. Ya, tiga-tiga ilmu ni bersifat membersihkan. Dan qalbi kita ialah peranan ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni adalah fardu ain. Talabul ilm, menuntut ilmu. Ya, ilmu apa? Ni kadang-kadang dibantai ilmu-ilmu dunia, tak ada masuk ni. Ya, sebab kalau lepas ilmu al-ilmu ada alif lam dalam keadaan usul fiqh, kita kembali pada ilmu syar'i. Ya, bukan ilmu biasa ni, ilmu yang berkait dengan syariat. Ya. Ini nak untuk ilmu dunia pada pakai hadis ni. Ya. Sama ada didatangkan dengan lafaz makrifat atau nakirah, biasa dalam hadis dikembali pada yang lebih tamam, itu sempurna. Mana ulumul syariah. Ya, ilmu yang berkait dengan ilmu agama. Sama akidah, fiqh dia, ataupun at-tasawuf ataupun ilmu sir. Ketahui ilmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap lelaki. Ketahui ini bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam menuntuti sekalian ilmu. Ya, bukan semua ilmu kena belajar wajib. Bahkan wajib atasnya menuntut ilmu kelakuan dan ilmu usuluddin dalam fiqh. Apa ilmu kelakuan? Ilmu sir. Ya. Sebab dia akan, kalau dia duduk dalam makam iman, dia panggil, dia akan intikal min halin ila halin, itu ahwal. Kalau naik makam yakin, dia akan pindah min maqamin ila maqamin. Ya, itu ilmu ahwal, ahwalul qulub, kelakuan perkembangan qalbi kita, tempat tilik Allah Ta'ala wajib diselesaikan, diambil perhatian besar sebab di tempat tilik. Dan kita juga ilmu usuluddin, ilmu asal tunjang. Kalau usuluddin dia wasak, jawab dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, sebab usul merupakan akar. Kalau akar dia rosak, pokok mati. Ya. Dan ilmu fiqh, ilmu tentang makna mengenali akan segala ahkam syariah, segala hukum-hukum syariat. Sebab Islam ni lengkap. Apa saja kita nak buat, daripada sekecil-kecil masuk tandas pun ada, dia ajar sejarah. Sampai peringkat besar memerintah negara pun semua ada dalam Islam. Dalam fiqh kita tengok dia ada 4 robok. Robok ibadat, robok munakahat, robok muamalat, robok jinayat. Cukup 4 robok ada dalam Islam lengkap. Maka masuk dalam Islam semua sekali. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ambil setengah tolak setengah. Ya. Allah Ta'ala
makna murka. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil 'azab wallahu Allah karim. Firman Allah sebut apa? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab, adakah kamu beriman dengan setengah kitab? Ya, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kafir dengan setengah kitab. Sembahyang puasa kamu terima, bab pentadbiran, bab siasat kamu tolak. Itu kamu tolak, maknanya yang lain. Kalau gitu kamu buat, jawab dia habis. Dalam hadis lain, man jahada ayatan minal Quran faqad halal darbu uniki. Coba tolak satu ayat di Quran, maka halal dipancung tengkuk dia. Ai kinayatun an ridah, kinayah dia murtad. Tolak satu bukunya murtad pula kamu. Kita sama matematik 10 tolak 2 tinggal 8. Dalam masalah akidah tolak satu habis semua. Ya, nanti jaga. Dalam ayat tadi apa? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman setengah kitab, kamu nak tolak separuh yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuraddu ila asyadda. Tidak adalah tindakan demikian melainkan orang itu akan dihina di atas dunia lagi dah. Ya. Bila umat Islam tak ambil tahu tentang pentadbiran, akhirnya apa perintah? Orang kafir banyak gitu. Itulah khizyun di dunia. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab, dan kiamat dikumban dalam neraka jahanam itu. Ya. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Taala tidak lalai dengan tindakan yang kamu kerjakan. Semua akan dibalas. Atau semua perlu kepada apa? Pengetahuan fiqh kita. Dia lengkap 3 ilmu. Kemudian nak mendalami dalam bidang ilmu alat dan sebagainya, itu pergilah tafsir hadis lebih itu lagi baik. Ketiga ni tak ada tidak. Dan dikenaki dengan kelakuan itu adalah pekerjaan yang kedatangan bagi hamba daripada kufur, iman, ya, dan sembahyang ni, puasa dan lain daripada sekalian kelakuan, seperti dikatakan yang terlebih afdal ilmu ialah ilmu kelakuan, dan yang terlebih afdal amal itu memeliharakan kelakuan. Apa kelakuan? Qalbi itu. Kelakuan dalam di tempat diri. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Allah Taala tidak hanya menilik luaran kamu saja, tapi Allah Taala tidak dalam. Bermaknanya ukuran akhir ibadat manusia sehebat mana pun, dia nak terima atau tidak, last sekali dia cek dalam. Kalau dalam settle cantik betul dengan dia, okey. Kalau dalam bermasalah, dia reject betul. Ya. Atau nyawa dah tanggal pun kalau dia tak ikhlas berjuang, habis. Semua dalam hadis sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan wajib atas orang Islam menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh baginya pada kelakuan. Mana barang, mana kelakuan ada ia. Ilmu kelakuan, ilmu al-ahwal qalbi itu. Ya, kedudukan di mana, dalam rida Tuhan atau dalam maksiat. Ya, dia duduk dalam murka Tuhan atau dalam taat. Dia duduk dalam keadaan ahwal dia tadi, pancaran nur qalbi dia terang atau gelap. Itu semua kena cek balik tu. Ahwal qalbi tu. Kerana bahawasanya seorang yang Islam tidak dapat tidak baginya daripada sembahyang. Itu wajib. Maka wajib atasnya menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh baginya dalam sembahyang. Kita nak sembahyang. Ya. Apa makna sembahyang? Kadang-kadang nak mati tanya sembahyang tak tahu. Ya. Mahiyas salah. Apa dia sembahyang? Tarik sembahyang apa? Aqwalun wa af'alun al-muftatahatu bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya, ma'asyara itiha wa arkaniha wa adabiha. Itu makna sembahyang ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disulahi dengan salam dengan segala syaratnya dan rukunnya, adabnya zahir dan batin. Itu makna ta'rif sembahyang. Ni tanya kau sembahyang apa sembahyang? Sembahyang ni kalau kau sembahyang Cina pun sembahyang. Cina pun sembahyang. Ya, makna sembahyang. Ya, sembahyang makna as-salah. Ya, as-salah. Itu mana tarikh sembahyang. Maknanya bila akwal beberapa perkataan bermakna dimasukkan rukun qauli. Bila rukun qauli jenis bacaan, bila qiraat dia kena musyafahah. Kena ambil guru tes bacaan gitu. Kita baca betul tak makhraj dia. Ya, kadang-kadang macam-macam bentuk dia. Ya, kadang makhraj tak kena, tajwid tak kena, itu semua masalah.
Ya, kena mengaji dan kena belajar. Belajar kena belajar. Sebab kalau tak belajar, dia serupa mayat, kata Imam Syafi'i. Man fata ta'limal ilmi waqta syababi faqabbir alaihi arba'an wafati. Wallahi hayatul fatah bil ilmi wat tuqah idza lam yakuna la'tibari zati. Ya, Imam Syafi'i, imam kita dan imam besar kita, imam mazhab kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Barang siapa yang luput menimba ilmu, dia dikhayalkan dengan dunia yang menipu daya sampai dia tak ada masa nak bagi masa untuk menimba ilmu yang besar dengan Allah Ta'ala. Sekurang-kurang 3 ilmu tu, Usuluddin, fiqh dan tasawuf, tu paling kurang. Tak ada masa. Ya. Maka Imam Syafi'i kata fakabbir alaihi arba'an wafati. Kau pergi takbir kena bertakbir. Itu orang tu mayat. Standard orang tak belajar tu bangkai. Kalau bahasa lebih halus sikitlah. Orang tak mengaji ilmu agama ni panggil bangkai. Ya, bangkai yang tak berguna atas dunia, buat menyemakkan dunia. Bila dia tak belajar, dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal dosa Tuhan, dia langgan. Dan hidup dia lebih teruk kal an'am bal hum adhan. Lebih teruk daripada binatang. Binatang tu lagi baik daripada orang tak belajar. Baru tu syukur kepada Allah SWT. Tuhan letakkan kita majlis ilmu, dia jadi kita ahli ilmu. Suka dibukakan hati kita, minat mencari ilmu, masya-Allah. Padahal hadis juga banyak. Sehingga Rasulullah menyatakan man ahabba an yanzura ila untaqaillah minan nar falyanzur ila al-muta'allim wal mustamin. Barang siapa yang suka untuk melihat wajah-wajah manusia akan dilepaskan daripada azab neraka. Sila tengok kepada golongan ahli ilmu. Yang mengajar, yang belajar, itu semua golongan yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab nur, ilmu tu nur. Kalau tak ada nur, mana mungkin kita nak berjalan. Ya. Itu sebab kita dapat ilmu tuan-tuan, pegang betul-betul. Pertama apa pegang? Wajib bagi kita syukur, ini kurnia Tuhan, bukan pandai kita dengan bijak. Jangan pandang-pandai kita handal kita. Ya, pandang tu kurnia dari Allah. Dan wajib kita bersyukur dan minta Tuhan istiqamahkan kita dan tambah lagi. Ya, tambahkan nur ilmu tu biar lagi terang sesuai kita makin dekat nak balik menghadap Allah Taala. Habis tu. Dan siapa yang mati dalam menuntut ilmu, dia dapat syahid akhirat. Syahid akhirat lepas azab kubur. Tak besar tu. Jadi wajib atas orang Islam dia menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh. Dia nak buat semayang, dia kena wajib ilmu semayang. Dia nak puasa, wajib dia ngaji ilmu buat puasa, syarat rukun dan sebagainya. Apa saja dia nak berniaga, ya, dia kan tahu bab berniaga, babul buyuk. Ya, berniaga ni sunnah Nabi Syekh. Berniaga, lepas tu buat akad jual beli tak reti. Ya, dia kau untung dan betul dia rasakan ni sunnah tu betul lah sunnah Nabi. Semua sunnah tu kena dengan ilmu. Likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu semua ada jalan dia. Nak buat rumah ada cara buat rumah, nak ke laut ada cara ke laut. Ya, apa saja nak buat semua ada ilmu dia. Maka jalan ke syurga apa dia? Al-ilmu. Tanpa ilmu habis dan lepas tu kita syukur kepada Ta'ala. Tuhan jadikan kita, dipilihnya kita, diizinkan kita menjadi ahli ilmu. Mana ahli ilmu? Syukur besar dia. Buat benda besar, tak ada benda paling besar ilmu. Kalau diberi ilmu tu kita syukur besar. Bila orang beri kita permata besar mahal, kita tak pandai jaga, takut dia terik balik. Ya, permata sebi tu harga 500,000, dia bagi kita lepak aja atas meja. Dia ambil balik tak payah lah kita. Ya, takut. Sebab kita kena besarkan kabbir ma kabbarallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib pula atas menuntut akan ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang-barang yang lain lagi daripada apa? Dengan kadar yang membawa ia dengan dia akan sekalian yang wajib-wajib. Mana wasail ni? Ya, sekali ilmu yang membawa kepada dia. Kalau itu dipanggil ilmu alat. Kalau nak mendalami Al-Quran dan hadis kena ada alat. Orang-orang 12 ilmu dia mengaji. Dengan ilmu nahwu, saraf, balaghah dia dan sebagainya lah. Kerana bahawasanya barang yang boleh sampai dengan dia kepada menunaikan yang wajib itu adalah wajib juga. Kaedah fiqh kita apa? Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Barang yang tak semula wajib melainkan dia, maka dia wajib. Asalnya kita menggali telaga harus. Nak gali pergi boleh, tak gali tapi keadaan tempat kita tak dapat air, sungai tak ada, laut tak ada, satu air tak ada, kecuali kena gali telaga baru dapat air. Ketiga tu bertukar jadi wajib. Wajib apa dipanggil? Wajib wasail, wajib arif. Asal tak wajib tapi dia datang dengan sebab dia jadi maknanya wasail, mana hubungan untuk sampaikan benda yang wajib. Dan memahami akan Al-Quran dan mentafsir
Tak boleh kita kena faham ilmu alat, maka ilmu alat kena wajib mengaji. Kalau dia nak tafsir Quran, kalau dia nak memahami, ya, jangan baca sendiri. Kalau dia baca Quran sendiri, dia ingat Quran ni surah khabar. Baca untuk ibadat tempat lain. Baca untuk istimbat hukum, itu kena ada alat. Ya, kalau tak ada alat-alat jangan tak kertikan babas. Lain masuk Quran, lain dipaham pula. Sebab tu Nabi dah warning mampassara Quran. Nabi tak kata man qara'a Quran, passara, mana mentafsir. Tak ada alat. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam. Ya, kalamullah jangan berani tafsirkan kalau tak ada alat ni. Ya, kita pun Imam Syafi'i sendiri hebat pun, setengah ulama kata boleh tak buat tafsir, setengah kata ada. Jadi maknanya ulama besar. Sebab cukup dah para ulama dulu besar dengan tabi'in, ulama besar dulu telah menghuraikan tafsir. Ya, banyak imam-imam di kalangan mufassirin. Kita nak mengaji kitab dia pun kadang tak mengaji bihindan. Ya, dalam kampung kalau kita buat bancian, siapa mengambil ngaji tafsir? Jalan lain Ibnu Katsir berapa orang kan? Kadang satu kampung 2-3 orang tadi. Dia banyak je surat khabar kan. Surat khabar dia kat kedai kopi. Tafsir kadang-kadang tak habis. Sedangkan dia tak mengaji, tak memahami Quran. Kemudian dia boleh nak ulas Quran ikut kepala dia, ada jaga tu. Rasulullah dah warning tu. Ya. Habis. Dan wajib itu dia panggil wajib juga, mana wajib wasail. Dan barang yang boleh sampai dengan dia kepada menunaikan fardu, maka ia fardu juga. Ini wajib mendatang arid. Asal-asal dia tak wajib, tapi kalau kena tak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia jadi wajib. Ya. Macam aurat juga lah. Aurat laki-laki dan sembahyang ma baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Yang wajib tu antara tu. Pusat lutut tak masuk. Antara tu yang wajib kalau kita sembahyang. Tapi oleh kerana tak sempurna antara, melainkan kena tutup juga, maka kena tutup lutut dengan pusat baru dia sempurna. Kalau tidak di tengah-tengah mana boleh. Itu arid. Ya. Habis. Dan demikian lagi puasa dan zakat ikutlah seterusnya. Sebab semua ada tu Nabi dah warning banyak dalam itu. Kalau puasa Nabi kata apa? Kam min sa'imin laisa lakum min siyami illa ju' waz zama' wa bi riwayatin illa ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa dia tak apa benda dapat lapar dan dahaga je. Ya, macam mana puasa kita nak dapat sebenar-benar peringkat mubtadi, nak naik mutawassit, mutawassit nak naik muntahi. Wah, tu banyak akan dibahas lagi dah. Mana semua tu penting kepada ilmu, ya. Semayang pula, man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad salatuhu, ya, illa mu'dah. Barang siapa semayang tapi semayang dia tidak menyekat dia daripada maksiat dan mungkar, maka tak bertambah dia, melainkan lagi jauh Tuhan. Ini semua berhajat pada ilmu. Nak macam mana nak kupas dia, macam mana nak pergi ke arah tu. Dia semayang, tapi semayang sebelum mengumpat, lepas semayang lagi laju mengumpat, ya. Asap dengki ada lepas semayang, lagi tebal asap dengki. Itu nanda kesemayang ni dibuang dalam parit. Kalau kita semayang, akhwal qalbi tak berubah, itu menanda semayang kita Tuhan dah reject. Ya, Tuhan dah reject. Dia kalau semayang terjadi, confirm dia akan ada perubahan. Tak banyak sikit dia akan ada perubahan. Ya, bila semayang ketukan qalbi kita dengan Tuhan ada, dia gerun tak dengan Tuhan. Bila gerun dengan Tuhan, dia berani dekat tak benda yang Tuhan larang, dia takkan berani. Tapi kalau semayang Tuhan tonggih kosong tu saja je lah, macam ting kosong. Macam mana nak bina benda tu? Semua ulama kupas. Tu berhajat daripada sebab tu kena belajar. Ya, belajar sampai mati dan minal mahdi ilal lahad. Ya, daripada buayan sampai kepada liang kubur tu. Tu menuntut ilmu tak habis dan Allah karim. Dan satu lagi, dan juga demikian dikata pada jualan, jika berniaga, dikatakan bagi Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan harap Tuhan karangkan sebuah kitab pada bicara zuhud. Berkata, ia telah aku karangkan kitab pada bicara berjualan. Ya, bermakna apa? Selesaikan zuhud, ia juga berjual beli yang kau tak pandang besar. Bila kita berjual beli kena akad. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu ada rida meridai. Ya, bila rida, ar-rida amrun khafiyun. Rida ni benda dalam. Maka dalam mazhab Syafi'i, rida ni diterjemahkan apa? Bil akdi, dengan akad. Baik kita beli satu barang, ya, dia kena ada ijab, ada kabul. Kemudian ada apa? Saman, ada musman, ada khitab. Ya, siapa yang akad dulu? Baik atau mustari? Kalau baik, mana yang menjual, akad dulu. Maka dia kata saya jual, ni dia punya ijab. Ya,
saya jual, kena sebut barang tu. Musman, saya jual cawan ni barang ni. Kemudian kena khitab pada tuan dengan harga berapa, kena sebut saman dia. Samanan mana harga dia. Saya jual barang ni pada tuan dengan harga RM1 misalnya dia. Maka yang kedua tu dia kata saya terima pun tak apa. Ya, mana dia kata dia terima. Maknanya sah. Kalau yang dia beli pula dia kena akad dulu. Saya beli barang ni ya daripada tuan dengan harga sekian. Ni pakai mazhab sendian berhad. Saya jual dia, saya beli. Kau jual apa? Jual kepala kau kan? Beli apa? Harga berapa? Oh, konon-konon anak Syafi'i kepala otak kau. Imam Syafi'i pun tak ajar macam tu. Buka dalam kitab apa? Juzuk yang ketiga, I'anatul Talibin. Dalam tu ada bahas ni. Ya, 4 syarat dalam akad jual beli. Sebab dalam babul uqud, mazhab Syafi'i kita dia ketat sikit. Ya, dia kena akad tu. Adapun 3 mazhab lain cukup bil mu'atah. Makna redha meredai cukup dengan unjuk je. Dia angkat barang ni berapa? RM20. Kita faham kalau dia unjuk. Dia pun tengok RM2 dia ambil, dah diam. As-sukut alamatul redha. Diam tu setuju tu. Kalau dia kata 20 kita bayar 10, dia kejar tak? Dia kejar kan? Weh, tak cukup lagi 10 lagi tu. Kan? Dia diam tu atur dia. Itu makna benda ijtihad. Jadi walhasil kita kena mengetahui benda tu. Ya. Itu dalam bab mana jual buyuk, dalam babul buyuk atau babul bai', bab jual beli. Kita nak berniaga, kena tahu cara berniaga. Riba pula macam-macam. Bila sebut perniagaan pula terlibat dengan benda-benda ni. Ya, la'anallahu akil riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Allah melaknat tuan-tuan. Allah laknat akil riba, pemakan riba. Ya, akil riba, ya, wa syahidai, 2 saksi dia, wa katibah, dan kerani dia, wa mukila, wakil dia. 4 ni dilaknat oleh Ta'ala yang terlibat unsur riba. Maka riba apa ada? Riba fadli, riba nasar, riba yadi. Banyak bahasan lagi tu. Jadi semua kena belajar. Kalau tak belajar, dia terlibat dengan riba. Dan orang yang disentap awal api neraka ialah pemakan riba. Dia baru nak cecah je kaki dia dekat sirat zam, api neraka dah sambung. Boom, dihumban ke bawah. Ya, sebab bila riba dia satu amalan yang sangat zalim. Kan, bagi pinjam kemudian ada belakang ekor dia. Orang Melayu panggil apa? Bunga. Lama-lama bunga lebih besar lagi batang, dia bonsai. Ya, dia masih riba ni dia bonsai. Pokok bunga lebih besar lagi pada batang. Ya, itu jadi. Sistem tu sistem yang mendatangkan mudarat. Orang susah, kita bagi pinjam, ubah 20% dekat belakang. Ya, lama-lama tanah kawan digadai. Betul gadai habis. Ya, ini di antara sistem menindas. Ya, Nabi kata apa? La darar wala dirar. Jangan buat mudarat pada diri kamu dan jangan buat mudarat pada orang lain. Itu Islam agama yang sempurna. Ya, atuan ini. Summa qalu wallahu a'lam.